Assalamualaikum, nama saya Nur Atika Aisyah binti Muhammad Adnan. Nombor matrik saya ialah 2023426268. Saya adalah pembentang pertama. Isu kumpulan kami pilih ialah kes sumbang mahram di Malaysia. Jadi, apakah yang dimaksudkan sumbang mahram? Sumbang mahram adalah hubungan jenis antara mereka yang mempunyai tali persaudaraan dan perkahwinan antara mereka adalah tidak sah di sisi undang-undang atau dilarang oleh adat resam. Contohnya, hubungan jenis antara remaja dengan ibu bapa mereka, adik-beradik, ibu bapa saudara, datuk dan sebagainya. Seterusnya, terdapat banyak kes sumbang mahram yang berlaku di Malaysia. Terdapat 2 kes yang saya ambil. Kes yang pertama ialah Esro Awani 8 September 2017. Bapa segala serakah liwat anak sendiri sewaktu umrah di Mekah. Kes ini melibatkan seorang bapa berusia 36 tahun telah rogol, liwat dan sumbang haram kepada anaknya yang berusia 15 tahun sebanyak 623 kali. Dan sewaktu di Mekah, mangsa masih dilakukan perkara yang sama oleh bapanya. Kes yang kedua adalah Esro Awani 5 Januari 2023. Penjara 15 tahun, 9 sebatan hukuman buat lelaki rogol anak tiri. Tertuduh yang berusia 38 tahun telah melakukan persetubuhan dengan anak tirinya yang ketika itu berusia 12 tahun. Akhir sekali adalah statistik sumbang mahram di Malaysia, iaitu dari 2019 hingga Februari 2021 ialah 479 kes yang berlaku di Malaysia. Jadi itu saja dari saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Hal ini merupakan antara faktor-faktor utama yang menyebabkan individu terlibat dengan kegiatan tidak bermoral ini. Pertama, dengan lambakan bahan-bahan lucah yang mudah tersebar melalui media massa, media elektronik seperti internet, telefon bimbit dan majalah-majalah hiburan yang berunsur lucah menjadikan gejala ini menjadi semakin parah dalam masyarakat kita masa kini. Golongan remaja misalnya lebih mudah terpengaruh dengan aksi-aksi yang dipaparkan sehingga sanggup menjadikan saudara sendiri sebagai mangsa pemuas nafsu mereka akibat dorongan nafsu yang tidak terkawal. Yang kedua adalah batas pergaulan yang sudah melampaui had-had yang boleh menjadi salah satu faktor yang mendorong kepada sumbang mahram. Sebagai contohnya, terdapat segelintir ibu bapa yang tidak mengasingkan tempat tidur anak-anak mereka yang berlainan jantina sejak mereka berumur 7 tahun. Hal ini menjadi salah satu punca menyebabkan berlakunya gejala ini. Yang terakhir sekali adalah keadaan rumah yang sempit akibat tahap ekonomi yang rendah menyebabkan tidak mempunyai ruang bilik yang cukup akan mempengaruhi perhubungan adik-beradik yang berlainan jantina. Tidak semua keluarga mempunyai taraf hidup yang senang. Kita sedia maklum bahawa di Malaysia terdapat sebilangan besar keluarga yang terpaksa hidup berhimpit di dalam sebuah rumah yang kecil dengan bilangan keluarga yang besar. Mereka tidak dapat mengasingkan anak-anak perempuan dan lelaki, terutamanya apabila anak-anak mula mencapai peringkat akhir balik. Masyarakat adalah kelompok manusia yang terdiri daripada pelbagai jenis kaum, jantina dan agama yang terdapat dalam sesebuah negara. Di Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum seperti kaum Melayu, Cina, India dan sebagainya. Dan juga, kaum-kaum ini menganut agama masing-masing seperti Islam, Buddha, Hindu, Kristian dan lain-lain lagi. Jadi, hidup di dalam masyarakat memerlukan persefahaman, sikap saling menghormati dan saling memahami adat dan pegangan agama masing-masing. Walau bagaimanapun, masalah sumbang mahram yang melanda akan memberikan kesan yang tidak baik kepada pandangan masyarakat lain. Antara kesan-kesannya, keruntuhan moral dan akhlak yang akan menyebabkan masyarakat kita menjadi tidak ada nilai peribadi yang baik. Wawasan negara untuk melahirkan masyarakat penyayang dan individu yang seimbang dari segi emosi, jasmani dan rohani tidak kesampaian sekiranya anak-anak yang tidak berdosa menjadi bahan cemuhan dan hinaan masyarakat.
Selain itu, masyarakat akan berpecah belah kerana wujudnya sikap benci-membenci di antara satu sama lain kerana masyarakat sering membezakan seseorang dengan seseorang yang lain berdasarkan keturunan dan nama baik keluarga. Hal ini mewujudkan jurang yang luas antara satu individu dengan satu individu yang lain. Tambahan, wujudnya anak hasil dari tidak kesahan taraf ini akan mengundang 1001 persoalan dan tanda tanya masyarakat apabila mereka berhadapan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Assalamualaikum, saya Ardini dan saya akan membincangkan tentang kesan sumbang mahram terhadap mangsa. Dari aspek psikologi, sumbang mahram memberikan kesan mendalam terhadap kesihatan mental mangsa. Mangsa berkemungkinan tinggi akan mengalami kemurungan, kebimbangan dan juga gangguan stres pasca trauma ataupun lebih dikenali sebagai PTSD dan akhir sekali kurang keyakinan diri. Pengalaman traumatik yang pernah mereka alami akan merosakkan pembangunan psikologi mereka dan juga akan menimbulkan aspek-aspek negatif dalam diri mereka sendiri, mempunyai persepsi yang buruk dan negatif terhadap diri mereka sendiri. Kesan psikologi ini bukan hanyalah semasa pengalaman itu berlaku, malah ia akan berlarutan sehinggalah mereka dewasa dan akan menggugat kesejahteraan mental mereka. Seterusnya, dari aspek fizikal, sumbang mahram boleh menyebabkan masalah kesihatan fizikal yang sangat serius terhadap mangsa, termasuk jangkitan penyakit kelamin atau kehamilan yang tidak diingini. Mangsa sumbang mahram sering menghadapi risiko kesihatan fizikal yang lebih tinggi, terutamanya jika mereka tidak mendapatkan penjagaan kesihatan yang sewajarnya. Dan kemudian, dari aspek hubungan intim, mangsa akan mengalami kesukaran dalam membina dan mengekalkan hubungan yang sihat. Mangsa mungkin juga akan mengalami masalah kepercayaan dan menghadapi cabaran dalam aspek keintiman hubungan. Kajian yang pernah dijalankan sebelum ini menyokong pandangan-pandangan yang telah saya nyatakan sebelum ini, menunjukkan bahawa pengalaman sumbang mahram dapat memberi kesan jangka panjang terhadap keupayaan mangsa untuk membina hubungan yang berkesan. Maka, jika kita lihat mangsa-mangsa sumbang mahram, apabila mereka sudah membesar, sangat susah untuk mereka mempunyai hubungan yang sihat dan kebanyakan daripada mereka akan mempunyai hubungan yang sangat-sangat toksik. Oleh itu, masalah psikologi dan emosi yang timbul dari pergaulan sumbang mahram boleh menjadi halangan dalam membina hubungan yang seimbang dan juga menyokong. Seterusnya, untuk menangani isu ini secara efektif, masyarakat juga perlu melibatkan diri dalam beberapa langkah. Yang pertama, langkah utamanya adalah meningkatkan kesedaran masyarakat. Kita perlu mendorong perbincangan terbuka, bersikap jujur tentang pergaulan sumbang mahram, menghilangkan stigma dan menyedarkan masyarakat tentang kepentingan melaporkan kes ini. Hal ini kerana ramai masyarakat yang menganggap perkara ini sebagai sebuah tabu, sebuah kes yang tabu. Jadi mereka memilih untuk berdiam diri daripada mengaibkan atau memalukan saudara mereka sendiri yang telah melakukan perkara terkeji ini. Jadi dengan itu, setiap masyarakat perlu membuang sikap ini dan berani bersuara apabila sesuatu mencurigakan sedang berlaku. Kedua, langkah seterusnya adalah melibatkan diri dalam penyediaan perkhidmatan sokongan secara menyeluruh melalui penubuhan pusat kaunseling, talian bantuan, tempat perlindungan yang mudah diakses. Mangsa sumbang mahram akan mendapatkan bantuan yang segera dan profesional. Garis panduan pengurusan kes keganasan seksual oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia telah memberikan panduan yang sangat berguna dalam membentukkan inisiatif ini. Melalui tindakan bersama ini, kita hanya bukan sahaja dapat memberi sokongan kepada mangsa, tetapi juga mewujudkan persekitaran yang tidak bertoleransi terhadap sumbang mahram. Okey? Jadi, saya yakin bersama-sama kita mampu membuat perubahan yang signifikan. Terima kasih. Antara langkah penyelesaian yang kita bincangkan tadi, iaitu sumbang mahram, ialah kita boleh memasukkan topik berkenaan dengan sumbang mahram di dalam silibus pembelajaran. Contohnya, kita boleh memasukkannya di dalam topik-topik yang ada di dalam pendidikan Islam dan pendidikan moral. Oleh itu, pelajar di sekolah akan mendapat pendedahan yang lebih awal tentang keburukan yang terjadi apabila sumbang mahram berlaku dalam kehidupan mereka.
Antara langkah lain yang boleh kita lakukan untuk mencegah aktiviti sumber mahram ialah kita juga boleh memberi kesedaran melalui aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya ialah kita boleh memberi kesedaran melalui khutbah Jumaat yang sering dihadiri oleh para lelaki pada hari Jumaat, ataupun aktiviti seperti ceramah mingguan yang dilakukan oleh masjid-masjid terdekat yang sering dihadiri oleh keluarga setempat. Ia sedikit sebanyak membantu dalam memberi kesedaran kepada masyarakat tentang keburukan sumber mahram di kalangan ahli keluarga. Nama saya Muhammad Wais bin Omar. Saya akan menerangkan langkah-langkah penyelesaian bagi mengatasi masalah sumbang mahram di Malaysia. Okey, langkah yang seterusnya adalah komunikasi terbuka dalam keluarga. Komunikasi terbuka dalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga untuk memahami perasaan dan kebutuhan antara satu sama lain. Keluarga perlu menjadi tempat yang aman untuk kita berbicara tentang masalah-masalah peribadi sehingga anak-anak dapat merasakan kesenangan untuk membicarakan tentang isu-isu yang mereka hadapi. Kita juga dapat praktikkan keluarga-keluarga yang sihat seperti yang dianjurkan dalam Islam supaya menggalakkan anak-anak dan ibu bapa dapat mengadakan komunikasi dan perbincangan secara terbuka. Jadi, anak-anak dan ibu bapa tidak akan ada selindung masalah mereka sendiri secara peribadi dan menjadikan ahli keluarga mereka sebagai salah satu tempat yang mereka percayai. Langkah yang terakhir adalah pengawasan digital dan media. Ibu bapa perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan media sosial dan hiburan digital. Ibu bapa perlu memantau aktiviti anak-anak mereka secara online dan mengajarkan mereka cara menggunakan media sosial dengan bijak. Selain itu juga, kita perlu menyampaikan pengajaran agama yang relevan tentang bahayanya pergaulan bebas dan dampak negatifnya. Seperti yang kita dapat lihat di Malaysia, media sosial merupakan salah satu platform di mana semua orang boleh mengakses apa-apa saja yang mereka mahu. Jadi, pendekatan ibu bapa dalam pengawasan kepada anak-anak untuk bagi penggunaan media sosial perlulah dipertingkatkan. Pertama sekali adalah penting untuk kita semua mengambil berat terhadap isu sumbang mahram yang semakin berleluasa dalam masyarakat. Perbuatan ini tidak hanya dikaji dalam norma sosial masyarakat tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama yang dialuti oleh kebanyakan penduduk. Selain itu, pemahaman terhadap ajaran agama juga merupakan langkah penting dan sangat ditekankan untuk mengelakkan isu ini daripada berleluasa. Masyarakat perlu diberikan pendidikan dan kesedaran tentang nilai-nilai moral yang diterapkan dalam ajaran agama masing-masing. Ini bukan sahaja membantu mencegah isu sumbang mahram tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih bertanggungjawab dan beretika. Sebagai kesimpulannya, ianya adalah tugas kita bersama untuk bertindak proaktif dalam menangani isu sumbang mahram dengan mengambil berat, melibatkan diri dalam tindakan yang dicadangkan dan memahami nilai-nilai agama. Kita dapat membendung isu ini dan memastikan keharmonian dalam masyarakat kita. Oleh itu, semua pihak mempunyai peranan yang sangat penting dalam membendung isu ini. Mari kita bersama-sama membina masyarakat yang kukuh, harmonis dan penuh kasih sayang.